Okay, semua orang boleh nampak ke? Boleh. Boleh cikgu. Nampak? Suara cikgu lag ke? Okay, so sekarang kita masuk kepada bab 7. Okay, geometri koordinat. Okay, standard kandungan 7.1, pembahagi tembereng garis. Okay, so kita ada 3 kandungan asas yang kita nak belajar hari ini. Okay, yang pertama 7.1.1, membuat berkaitan antara kedudukan titik yang membahagikan suatu tembereng garis dengan nisbah yang berkaitan. Okay, kita nak kaitkan kedudukan titik dengan nisbah. Lepas tu 7.1.2 kita nak terbitkan rumus pembahagi tembereng garis pada sata katis dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okay, 7.1.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagi tembereng garis. Okay, next. Okay, kita pergi kepada 7.1.1. Okay, kita nak buat kaitan antara kedudukan titik yang membahagikan suatu tembereng garis dengan nisbah yang berkaitan. Okay, kalau kamu nampak dekat sini, okay, inilah garis lurus A dan B. AB lah. Okay, tiba-tiba kamu nampak, oh di tengah-tengah di antara A dan B ada titik P. So dekat sini AP dan juga PB jaraknya tidak sama kalau kamu nampak. Okay, jadi dia ni P ni sebenarnya membahagikan garis AB kepada nisbah M dan N. Okay, bermaksud M dan N tak samalah. Okay, contoh mungkin M tu 2, N tu jaraknya 5. 2 nisbah 5. Itu contohlah. Kita tengok kedudukan titik P pada okay, ataupun N nisbah M lah. Okay, kalau B kepada A, nisbah dia N nisbah M. N kepada M. Okay, so sekarang kita tengok. Okay, contoh. Diberi tembereng garis PQ pada dan suatu titik R terletak pada PQ. Okey, maksudnya kamu ada tembereng garis PQ. Okey, ada titik R terletak pada PQ. Okey, gambarannya macam ni lah. Okey, ada P. Okey, ada Q. Okey, dan R ada di antara P dan Q. Okey, ada R. Okey, dia kata, dia ada info lagi. Titik R berada 7/9 daripada jarak PQ dari titik P di sepanjang tembereng garis PQ. Okay, R berada 7/9 dari titik P. Okay, so sekarang lakarkan dengan menggunakan tembereng garis. Okay, macam mana kita nak lakarkan? Okay, kita buatlah garis PQ. Okay, cikgu cubalah sebab takut tak lurus je. Okay, inilah titik P, titik Q. Okay, sorry, kat atas lakarkan kat atas. Cikgu dah terbuat dekat bawah pula, okay. Okay, ni P dan Q, PQ lah. Okay, ni cikgu padam dulu. Salah tempat pula, okay. Okay, lepas tu dia kata apa? Dia kata R berada 7/9. 7/9 ni sebenarnya lebih daripada separuh. Kan 7/9 ialah lebih daripada setengah. So R, dia kata dari titik P dan R tu berada 7/9 daripada PQ. Okay, jadi kita agak-agak lah, maksudnya dia mestilah lebih separuh daripada titik P ni. Dia bukan kat tengah-tengah kan, dia ke kanan sikit. So ini adalah titik R. Okay, boleh tak? Bayangkan dia, lakarkan dengan tembereng garis. Boleh lakarkan? Okay, dia kata titik R berada 7/9 daripada jarak PQ. Maksudnya R ialah 7 bahagian dan semua sekali nampak tak dia ada per 9. Jadi semua bahagian ni ada 9. P sampai Q ada 9. Jadi RQ ada 2 bahagian. Ni bukan jarak Ini adalah nisbah untuk jarak dia lah. 7 nisbah 2. Okay, cikgu harap kamu boleh faham macam mana nak buatkan tembereng garis PRQ ini. Okey,
Lepas tu, adakah titik R paling hampir dengan P atau Q? Terangkan. Okey. Paling hampir dengan yang mana? Dia hampir dengan P ke Q? U. Dia paling hampir dengan Q. Okey, boleh tulis. R paling hampir dengan Q. Okey, kenapa? Terangkan, disuruh terangkan. Macam mana nak tahu dia paling hampir dengan Q? Apa alasan kita? Kerana kedudukan R tu lebih separuh daripada PQ. Daripada titik P, dia melebihi separuh, lebih dari separuh. Katakan separuh dekat sini kan. So dia dah lebih. So dia hampirlah kepada Q. So ayat kita R, okay, kedudukan dia, okay, ataupun kedudukan R, okay. R tu jadi kedudukan lah ya. Kedudukan titik R okey, melebihi separuh ataupun adalah lebih separuh okey, daripada tembiring garis itu dari titik P adalah lebih separuh dari tembiring garis itu okey, dari titik P. Okey, kita tengok dia lebih separuh, kita tengok dia bermula daripada titik P. Ini kalau disuruh terangkan. Okey, cikgu harap kamu boleh faham. Okey, sekarang dengan menggunakan maklumat diberi, tentukan nisbah berikut. PR, PQ. Okey, tengok kat gambar tu. PR dia ialah 7, PQ dia ialah 9 bahagian. Okey, jadi nisbah dia 7 nisbah 9. Okey, itu maksudnya. Tengok gambar je. Okey. RQ, PR. Okey, RQ berapa? RQ 2. Okey, P sampai R ialah 7. Jadi 2 nisbah 7. Okey, PR, RQ. PR, RQ. Jadi 7 nisbah 2. Okey, seterusnya, huraikan kaitan antara kedudukan titik R pada tembiring garis PQ dengan nisbahnya. Okey, macam mana kita nak kaitkan dia punya nisbah dia. Okey, kedudukan titik R dia ialah titik R membahagikan membahagi atau membagikan tembiring PQ Allahuakbar. Okey. Tembiring PQ dengan nisbah. Okey, macam mana nak tulis? Okey, R duduk tengah-tengah kan. So nisbah dia ialah 7 dengan 2. So dengan nisbah 7 nisbah 2. Okey, kalau kamu rajin lukiskan lagi lah. Okey, lebih kurang je. Okey, P. Ini Q. Okey, ni R. 7, 2. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham apa kaitan kedudukan titik di antara dua titik pada satu tembiring garis. Okey, maksudnya macam mana kita nak tulis dalam bentuk nisbah. Okey, boleh faham tak? Contoh 1. Boleh faham ke? Faham cikgu. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. Ini ialah subtopik yang kedua ataupun kandungan asas kedua 7.1.2 menerbitkan rumus
pembahagi tembiring garis pada sata kartis. Okey, ini untuk pengetahuan saja. Sebenarnya kita akan gunakan formula dia atau rumus dia yang akhir nanti. Okey, nak tunjuk je. Okey. So macam mana dia dapat rumus untuk pembahagi tembiring garis ataupun rumus bagi mengetahui apakah titik di antara tembiring garis ni titik contohnya antara A dengan B, apakah titik P punya koordinat. So kita ada rumus dia. Okey, dia gunakan apa konsep dia? Okey, tengok kat sini. Okey, ada nampak garisan A, B dan dekat tengah-tengah ni bukan tengah lah. Ada satu titik P membahagikan garisan ataupun tembiring AB kepada nisbah M, nisbah N. Nampak kat sini kan? So dekat sini dia buat secara, okey, dia tengok koordinat X dahulu. Okey, koordinat X dahulu maksudnya dia nisbahkan. Okey, contoh. Kita nak tahu kat sini koordinat dia ialah X kan. Okay, kat sini koordinat dia ialah X1. Jadi X tolak X1 samalah dengan jarak DC atau CD ataupun AG ni. Okay, nampak tak? Dia tulis X tolak X1 dan dia compare atau banding dengan nisbah dia ialah M. Okay, dia ambil nisbah M ni. Okay, ini untuk ini ialah tentang koordinat pasti X lah. Okay. Dan sekali lagi dia compare kan, dia nisbahkan dengan, nampak tak? Jarak untuk, jarak nilai X ni untuk yang PF ataupun DE. Nampak? PF dengan DE kan sama jarak dia kan? So dia akan tolak X2 tolak dengan X. Yang ni X. Ni ialah dia tuliskan. Okay, dan dia akan samakan dengan M nisbah N. Kerana dia nak tengok nisbah dia. Nisbah jarak ni dengan jarak ni. Dan dia comparekan M nisbah N. Okay, so sekarang dia buat apa? Dia pergi darab silang. Okay, dia darab silang. Dia dapat yang ni kan. Lepas tu dia buat apa lagi? Dia kembangkan NX tolak NX1. Dia kembang-kembangkan. Lepas tu dia kumpulkan yang ada X dibawa ke kiri. Kalau kamu perasan ini bawa ke kiri. Okay, yang ni pergi ke kanan. So jadilah macam ni. Okay, lepas tu dia buat apa? Dia faktorkan X. Nampak? X ni dia faktorkan. Okay, dalam kurungan M tambah N. Sebelah kanan dia tak faktorkan sebab tak ada yang sama. So nak cari koordinat X ialah NX1 tambah M X2 bahagi dengan M tambah N. Ini koordinat titik X dia untuk titik P ni. Okey, titik yang membahagikan tembiring. Okey, untuk Y pun sama, dia ulang langkah yang sama. Okey, jarak Y ialah dia kena tahu jarak yang ni dengan jarak yang ni. Okey, jarak yang ni ialah Y tolak dengan Y1. Nampak tak? Digunakan Y saja. Okay, dia banding dengan M. Nampak? Y tolak Y1 samakan dengan M. Okay, dan dia kena ambil nisbah yang ni pula. Yang segitiga di atas ni. Jarak Y dia ialah Y2. Yang ni tolak dengan Y. Okay, jarak yang ni lah. Okay, nampak? Dia bahagikan. So, dia akan tuliskan M2 nisbah dengan N ataupun M per N. Okay, daripada sini pun sama. Dia akan crosskan darab silang. Dia akan dapat macam ni kan. Okay, lepas tu dia kembangkan. Lepas tu dia ambilkan negatif MY bawa ke kiri. Okay, dan negatif NY1 bawa ke kanan. So dia jadi macam ni. Akhirnya dia faktorkan Y kurungan M tambah N. Okay, dan dia akan dapatkan koordinat Y. Koordinat Y dia ialah NY1 tambah MY2 bahagi M tambah N. Okay, ini untuk pengetahuan sahaja macam mana dia dapat Okay, tak perlulah kamu nak hafalkan macam mana. Okay, yang penting kamu tahu guna rumus dia. Okay, so kita pergi kepada slide seterusnya. Okay, inilah kaedah lain untuk terbitkan rumus pembahagi tembiring garis pada satah kartis. Okay, ni kamu kena scan QR code Maksudnya kamu kena download lah di Play Store. QR code reader ke scanner dan kamu akan boleh scankan dan dia akan bagi tahu tunjukkan cara menerbitkan rumus pembagi.
kita ada rumus pembahagi tempereng garis. Okey, ni tadi yang kita buat tadi. Ni paksi, ni untuk nilai koordinat X, ini nilai koordinat Y. Okey. Dan P ni yang mana? P ialah titik yang membahagikan tempereng garis dengan nisbah M dan N. Okey, so kita nampak tak formula kat sini? Okey, formula dia panjang juga kan? Okey. Dan apabila M sama dengan N, apa maksud dia? Jika M dengan N tu sama nilai dia, bermaksud titik tu akan menjadi satu titik tengah. Nampak? Maksudnya nisbah dia sama jarak. Okey, contoh A dengan B. Okey, bila dia sama jarak M dan N, jadi dia akan jadi satu titik tengah. Okey, diwakili oleh M. Kalau kita carikan titik tengah, simbol dia kita gunakan M. M ni asal daripada midpoint. Okey. So apa terjadi dengan formula yang sama ini? Jika N tu dah jadi M, nampak tak? Semua N ditukar jadi M. Ataupun kamu nak tukar M tu jadi N pun boleh. Nanti kamu akan dapat juga. Okey, so nampak? Bila M semua dah bertukar jadi M kan? N dah tak ada dah. Jadi kat bawah jadi 2M yang dekat atas ni. Bila dia tadi M dengan N dengan M. Sekarang dah 2 M dengan M jadi difaktorkan. So bila faktor dia boleh potong kan. So jadilah formula dia X1 tambah X2 bagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, inilah rumus titik tengah. Okey, formula dia lebih senang. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh 2. Okey, koordinat titik A dan B masing-masing ialah -5, -2 dan 5, 8. Okey, titik P membahagi tembereng garis AB dengan 3 nisbah 2. Okey, maksudnya kalau kamu lakarkan, kalau kamu nak lakar, kalau tak nak lakar pun boleh. Okey, kalau lakarkan kita tulislah AB. Okey, ni -5, -2. AB ialah 5, 8. Okey, so sekarang dia kata titik P membahagi AB nisbah 3, 2. Maksudnya 3 tu banyak sikit kan? 2 kurang 1. So P dia kat situ lah. Nampak 3 bahagian tu lebih besar daripada 2 bahagian. Okey, so ini ialah P dia XY lah. Okay, so sekarang mana X1, Y1, mana X2, Y2 dia? Okey, senang je, tengok daripada kiri ataupun daripada soalan. Yang pertama kamu nampak tu biasanya X1, Y1 dia. Okey, jadi kat sini X1 daripada kiri, kamu nampaknya daripada kiri. Okey, ni dia X1, Y1. Semakin ke kanan kamu jumpa B, inilah X2, Y2. So ini M, ini N. Okey, ini M, ini N. Gantikan saja dalam formula. Okey, gantikan dalam formula. So P X, Y sama dengan, okey kalau suara Cikgu Lek bagi tahu. Okey, kurungan N X1. N ialah 2. Okey, 2. X1. X1 ialah apa? -5. Tambah M. M ialah 3. X2 ialah 5. Bahagi dengan M tambah N iaitu 5 lah. Okey, nak terus tulis 5 pun boleh Okey, lagi kita ulang balik 2N ni kan. Y1. Okey, bahagi dengan 3 tambah 2. Okey, siapa yang dah kira ni? 2 darab -5 tambah 15 ni kat sini. Kat atas tu berapa tu? -10 tambah 15 dapat 5. So bawah pun 5. Okey. Yang atas ni -4 tambah 24. So jadi 20/5. So bila kita ringkaskan, simplify, dia akan jadi 1/4. Okey, boleh faham ke? Boleh faham tak? Okey. So kalau kamu diberi nisbah yang ini, nisbah dia baik kan, dia bagi direct.
MN dia nampak 3 nisbah 2. Kalaulah dia bagi kamu macam ni. Okey, 2 AB, okey, AP nisbah 3 PB. Okey, so macam mana nak tahu nisbah dia? Okey, kamu kena ubah sesuai sikit. Okey, huruf PB ni, okey, kamu bawa ke kiri, yang nombor pergi ke kanan. Okey, macam dia, sebab 3 dengan PB ni darab kan. So, kamu boleh pindahkan PB ke kiri jadi bahagi. Sebelah kanan ada nombor 3, jadi 2 ni pun pindah ke kanan, dia akan jadi bahagi. So, nampak tak kat sini? Nisbah dia APPB, dia kalau dalam bentuk tembereng APPB 3 nisbah 2. Sini M, sini N. Okay, cikgu harap kamu boleh faham kalau diberi nisbah dalam bentuk yang macam ni lah. Okay, dia tak bagi direct tapi dia bagi dalam bentuk macam persamaan macam ni kan. 3 AP sama dengan 2 AP sama dengan 3 PB. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham. Okay, next kita pergi kepada contoh 2 lagi yang sama. Okay, tetapi dia ada soalan tambahan, soalan B dia. Okay, titik A negatif 7, 3, P 5, negatif 3 dan M terletak pada satu garis lurus. Okay, so maksudnya kalau kamu lakarlah, okay, boleh lukis macam ni lah. A negatif 7, 3. Lepas tu ada titik P lagi. 5, negatif 3. Maklumat apa lagi kat sini? Diberi P membahagi tembereng garis dengan nisbah 3 nisbah 1. P tu membahagikan tembereng garis dan M ialah titik tengah bagi AB. Bermaksud garisan ni panjang lagi kan? Garisan ni sebenarnya ialah AB. Sebenarnya kat situ kan? Boleh bayang tak? M tu ialah titik tengah bagi AB dia kata. Okey, boleh faham tak kalau kita lakarkan? Okey, dan dia ada cakap kat situ. Titik P membahagi tembereng garis dengan nisbah 3 nisbah 1. Okey, bagi AB. So sekarang ni dia dah bagi nisbah dia 3, 1 tu. Okey, so macam mana nak buat? Macam mana nak buat tu? Okey, kita kena carikan koordinat B. B mana B? Okay, ini B kan? Okey, walaupun kamu tengok macam ya tak ya je lukisan ni kan. Okey, tapi sebenarnya macam gitulah cara dia. Sebab kadang-kadang dia punya skala dia bukan betul sangat lah. Tapi kita buat cara yang betul. Okey, so sekarang ni masalah utamanya titik yang tengah-tengah ni kamu tahu. Titik yang P kamu tahu tapi titik yang hujung tak tahu. Tadi kita diberi A dengan B, cari P. Sekarang A tahu, P tahu, B tak tahu. Tapi nisbah dia ialah 3 nisbah 1. Okey. Sebenarnya gambar cikgu ni, cikgu baru perasan. Okey, titik cikgu ni sebenarnya garisan dia bukan macam ni tau. Garisan dia macam ni. Kalau kita plot betul-betul dekat koordinat kartis yang dapatnya ialah B dia tak tahu tapi dia punya P dia dia letak dekat sini 5 negatif 3. Ini ialah P dia. Sebab tu kamu nampak macam tak 3 ni sebab 1 kan. Okay, so ini dia punya B dia lah. Ataupun cikgu padam dulu yang tu boleh ke? Nanti nampak macam mengelirukan kan? Okay, cikgu padam dulu. Okay. Sebabnya kalau lakarkan selalu cikgu main agak-agak je lukis kan. Patutnya kalau ikutkan koordinat dia sebenarnya dia macam ni. Garis lurus dia kecerunan negatif. Okey, ni titik B dia. Okey, titik B kita tak tahu, kita letak dia lah sebagai XY. Ataupun X2, Y2 boleh juga. Okey. So P dia kita dah tahu. Okey, dia kata M adalah titik tengah. So M dia mungkin dekat sini lah kan.
Okay, M dia mungkin somewhere here lah kat sini. Okay, soalan sekarang kita settlekan yang koordinat B dulu. Okay, nisbah dia 3 nisbah 1. Okay, kalau cikgu letak M ni kamu tak nampak kan? Boleh nampak tak yang nisbah dia 3 nisbah 1 sebab dia M ni tak nampak juga kan? Ini 3, ini 1. Okay. Okay, so sekarang kalau kita nak cari koordinat B, senang je kita akan gantikan dalam persamaan yang sama. Okay, P, X, Y kita dah tahu dah. P ialah titik di antara tu ialah 5, -3, gantikan. Okay, sama dengan N, X1. N yang mana N? N ialah yang 1, M ialah 3. Okay, X1, Y1 mana? Ingat yang pertama kamu nampak ataupun dalam gambar rajah yang daripada kiri yang kamu nampak tu X1, Y1. Yang hujung tu X2, Y2. Okay, boleh juga tulis XY juga boleh lah. Okay, kalau kita nak ikut formula ni kita buat X2, Y2 kan. Okay, so sekarang kita akan masukkan dalam formula N. N ialah 1. X1. X1 berapa? -7 tambah, okay, M. M ialah 3, X2. X2 tak tahu, okay, tulislah X2. Okay, bahagi dengan M tambah N ialah 4. Okay, so kita buat juga untuk yang Y. N, Y1. N, so Y1 ialah 3 tambah M. M ialah 3, Y2 dia ialah tak tahu kan, Y2. Bagi dengan 4. Okay, kita nak tahu X2, Y2 kerana itu koordinat B. So kita ambilkan, ini ialah koordinat X, yang sebelah kanan saya ni koordinat B. Koordinat Y. Apa cikgu tersasul cakap ni? Okay, comparekan atau bandingkan dengan koordinat ini. Ini ialah X, ini pun Y kan? So ini ialah X, ini ialah Y. So bandingkan maksud 5 sama dengan 1 darab -7 -7 tambah 3 X2 per dengan 4. Kita nak cari X kan? X2. Okay, so darabkan. So jadi 20. Okay, -7 pergi ke depan jadi tambah 7 sama dengan 3 X2. Jadi 27 sama dengan 3 X2. So X2 dia berapa? 27 bagi 3, 9. Okay, so sekarang kita buat untuk Y pula. Okay, Y ialah -3. -3 sama dengan, okay, 1 darab 3, 3 tambah 3 Y kuasa, 3Y2 per dengan 4. 4 darab -3, -12 sama dengan, okay, tapi cikgu nak terus buat lah. Okay, 3 bawa ke kiri lah. Tolak 3 sama dengan 3Y2. So -15 sama dengan 3Y2. Jadi Y2 sama dengan -15 bagi 3, -5. Okay, jadi koordinat dia apa? Koordinat B ialah 9, -5. Okay, maksudnya koordinat ni lah. Ni 9, -5. Okay, boleh faham tak macam mana nak cari koordinat B? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okay, kita pergi kepada soalan kedua, iaitu cari koordinat M. Okay, koordinat M. Koordinat M dia ada cakap tadi, M ialah titik tengah bagi AB. Okay, nampak? So senang je, M sama dengan titik A dengan titik B tadi, kita ingat tak formula? X1 tambah X2 bagi 2. Jadi X dengan X tambahlah. -7 tambah 9 bagi 2. Inilah koordinat X.
Okey, untuk Y dia 3 tambah negatif 5 bagi 2. Okey, negatif 7 tambah 9 dapat 2. Okey, cikgu tak ringkaskan lagi. 3 tolak 5 negatif 2 per 2. So jawapan dia ialah 1, negatif 1. Inilah koordinat titik tengah. Okey, boleh? Titik tengah senang kan? Okey, ingat yang tadi asalnya soalan contoh 1. Okey, bukan contoh 1 ke contoh 2 tadi? Okey, contoh 2 tapi ini direct je. Okey, kamu tak tahu titik yang membahagikan tembiring. Okey, di tengah-tengah tu tak tahu kan? Tapi yang ni, yang 2 titik maksudnya yang membahagi tembiring dan 1 titik yang hujung dia bagi, tapi satu lagi. Okey, seterusnya. Okey, cari nisbah. Okey, ni beza pula. Semua titik diberi A, P, B. Nampak tak? Titik P membahagi tembiring garis dengan menyambungkan titik A negatif 2, 1 dan titik B 2, 5. Okey, contohlah. Okey, kadang-kadang cikgu tak suka lukis sebab itulah kadang-kadang kita tersalah letak. Okey, kalau tak lukis pun kita dapat juga sebenarnya. Okey, ni ialah X, Y. Ini ialah, ni apa? Katakanlah tak lukis. Ni apa yang pertama kamu nampak? Ini ialah X1, Y1 kamu. Okey, ini ialah X2, Y2. Kenapa negatif 1, 2 ni bukan X1, Y1? Kerana dia ialah titik P yang membahagi tembiring garis A dan B. Okey, jadi kita kena fokus. A, B tu, A yang pertama disebut tu ialah X1, Y1. P tu ialah apa? X, Y. Sebab dia yang membahagi kan. Kalau kita lukis, A dekat sini, B dekat sini. Okey, P ialah somewhere di antara A dan hingga B. So kalau kita carikan nilai, itulah cikgu tak nak lukis sebab kalau cikgu lukis kadang-kadang tak berapa tepat kan. Tengok kalau logiknya, kejap A dia negatif 2, 1, titik B 2, 5. 2, 5 tu kat kanan kan. Bila lukis, biasanya tak berapa tepat kalau cikgu lukis. Okey. Kalau tak lukis lagi senang sebenarnya soalan-soalan macam ni. Okey, kedudukan dia tak betul tu dia jadi masalah juga. Okey, sebab biasanya cikgu tak lukis tapi konon-kononnya cikgu nak tunjuklah lukisan ni. Tapi kalau tak tepat lukisannya tu dia jadi masalah. Okey, B tu 25. 25 tu dia dekat sebelah kanan sukuan pertama. Kalau negatif 21 di sukuan kedua. So dia macam gini. Okey, P tu negatif 1, 2. So dia dekat sinilah. Lebih kurang macam gitulah. Tapi kalau tak lukis pun boleh dapat. Okey, macam mana nak buat? Okey, gantikan je dalam P, X, Y. Okey, dah tersalah Tadi pun cikgu tersalah lukis. Okey, P, X, Y. Itulah cikgu tak main melukis. Okey, koordinat dia tu cikgu nak lakarkan aja kedudukan tapi dia jadi tersalah dan jadi tak tepat. Okey, kita terus gantikan dalam formula ni. P, X, Y dia negatif 1, 2. So dah tahu kan? So boleh terus gantikan. Okey, dekat sini cikgu terus gantikanlah negatif 1, 2. Okey. So sekarang NX1. NX1. Mana NX1? N dia tak tahu, M pun tak tahu kan? So X1 dia negatif 2 tambah M X2. X2 dia 2. Per dengan M tambah N. Okay, kita buat lagi satu, N Y1. N dia tak tahu, Y1 dia 1, M tak tahu, Y2 dia ialah 5 per M tambah N. Okay, untuk mencari sebab senang saja. Okay, kamu pilih nak saya tekan koordinat X ataupun Y. Okay, pilih yang kamu suka. Contoh cikgu ambil koordinat Y. Okay, ni. Jadi cikgu akan bandingkan dengan yang nilai Y saja. Okay, contoh 2 sama dengan N darab 1, N.
tambah 5 darab M 5M per M tambah N. Okey, lepas nak buat apa? Okey, harapkan ke atas. So dia jadi 2M tambah 2N sama dengan N tambah 5M. Okey. So sekarang cikgu bawa M dengan M ataupun M kumpul dengan M, N kumpul dengan N. Okey, sama-sama. So dia akan jadi apa? Cikgu bawa M dengan M, dia akan jadi 2M tolak 5M sama dengan N tolak 2N. So dia akan jadi negatif 3M sama dengan negatif N. N tu 1N tolak 2N negatif N. So negatif dengan negatif boleh potong. Okay, so sekarang M nampak tak sebelah kiri ada M, sebelah kanan ada N. Kita kumpulkan huruf dengan huruf. M perkan dengan N. Nampak tak? N ni pergi ke kiri, dia jadi bahagi. Okey, dekat sebelah sini nampak macam kosong kan? Tapi sebenarnya dia ada 1. Sebab 1 darab N kan dapat N kan? Okey, nampak tak 3 sebelah kiri? 3 ni boleh pindah ke kanan. So dia akan jadi per 3. So nampak tak dekat sini nampak nisbah dia, nampak tak? So kalau kamu nak kerja untuk nisbah, tuliskan dia M nisbah N samalah dengan 1 nisbah 3. Okey. So cikgu harap kamu boleh faham. Nampak tak macam mana cari nisbah dia? Ataupun kamu boleh tulis AP soalan asal. Kalau tak faham boleh terus tanya 1 nisbah 3. Okey. Macam tu. Okey. So kalau faham, cikgu terus pergi kepada soalan 7.1.3 ini subtopik yang terakhir dalam 7.1 iaitu menyelesaikan masalah melibatkan pembahagi tembiring garis. Okey. Seekor laba-laba. Okey. Kedudukan dia I negatif 7, negatif 5. Menuju ke arah titik G 13, 5. Okey, kalau ikutkan kedudukan dia ni dekat sukuan keempat. Yang ni sukuan pertama sebab duduk positif kan. So kedudukan dia kalau garisan dia macam inilah. Okey. I pergi kepada G. Okey, dia berjalan dengan hal laju sekata. Dia bergerak dengan hal laju sekata. Okey, laba-laba berada di titik P selepas 18 saat perjalanannya. Maksudnya dia sampai ke titik P dalam masa 18 saat. Okey, tak tahulah P tu kat mana kedudukan dia kan. Agak-agak je. Okey, dalam masa 18 saat. Okey, tiba di titik G dalam masa 1 minit. Maksudnya daripada P pergi G berapa saat lagi dia guna? Bila dia kata dia tiba di titik G dalam masa 1 minit bermaksud daripada E sampai G 1 minit. Sekarang dia dah cakap E sampai P 18 saat. So P sampai G berapa saat lagi? Okay, P sampai G berapa saat? 60. Sebenarnya 42 sebab 1 minit sama dengan 60 saat. Okay, jadi dekat sini dia menggunakan masa sebanyak 42 saat. Okey, apa kegunaan saat-saat ataupun masa ini? Sebenarnya dia menunjukkan nisbah dalam bentuk bergerak dengan hal laju sekata. So dia seragam saja. Okay, tak ada yang dia sampai dekat sini E sampai P laju-laju. E sampai G slow-slow. Tak ada. Dia kata sekata. Jadi kita boleh ambil dia sebagai nisbah untuk mencari titik P dalam tembiring EG ini. Okey, so nisbah dia sebenarnya 18 nisbah 42 saat. Okey, macam ni nak buat tu? Kita boleh ringkaskan, kita boleh bahagi dengan 6 kan? 18 bagi 6, 3. 42 bagi 6, 7. Kita boleh ringkaskan dia. Simplifykan nisbah itu. So sebenarnya kita boleh tulis dia sebagai
3 nisbah 7. Ini ialah M, ini ialah N. Okey, E itu ialah X1, Y1. G itu ialah X2, Y2. Okey, sekarang kita nak cari koordinat titik P. Kita gantikanlah. P, X, Y sama dengan apa? N, okey, formula dia kat atas ni. N dia 7, X1 dia ialah negatif 7 tambah M 3 lagi dia punya X2 dia ialah 13. M tambah N ialah 10. Okay, lagi kita ulang lagi untuk Y. N dia 7, Y1 dia ialah negatif 5 tambah M dia ialah 3. Apa? Ini negatif 49 tambah 39 akan dapat negatif 10 bagi 10. So dia akan dapat negatif 1. Okey, yang ni 7 darab negatif 5, negatif 35 tambah 10 akan jadi, ni berapa ni? Negatif 35 tambah 10 jadi negatif 25 Betul tak? Negatif 25 betul? Yang lain kira ke? Okey. Negatif apa tu? Negatif 35 tambah 15. Tambah 10 pula. Okey, tambah 15. Kira tak? Negatif 10. Dapat tak negatif 20 bagi dengan 10? Negatif 20 bagi 10 dapat? Dapat 2 kan? Negatif 35 tambah dengan 15 negatif 20. So ada negatif dekat sini. Negatif 2. Betul? Okey. So betul, dah dapat dah koordinat titik P. Nampak tak? Walaupun dia menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya kamu kena faham dia ada koordinat-koordinat dia. So kamu kena tahu maklumat lain tu ialah dia punya nisbah. Okey, lagi. Okey, soalan yang sama tapi B. Nisbah EQ-QG. Apabila laba-laba berada pada titik Q 11/4 di atas garis lurus itu. Okey, so apa maksud dia? Dia tadi daripada E nak pergi kepada G kan? Okey, dia nak pergi daripada E dia nak pergi kepada G. Okey, sekarang dia dekat titik lain lagi. Dia pergi dekat G, tak tahulah, dia pergi dekat titik Q, dia berhenti. Okey, katakanlah titik Q tu apa? 11/4. Okey, katakanlah kat sini. Ni titik Q dia. Okay, E dia tadi negatif 7, negatif 5. Okay, G dia ialah 13/5. Okay, so 11/4 ni sebenarnya dah nak hampir lah dengan 13/5. Okay, so sekarang dia tanya apakah nisbah EQ QG. So dia nak tahu apa nisbah M dengan N ni. Okay, jadi kita gantikan saja Q ni sebagai titik P sekarang dalam formula. So kita gantikan 11/4 tutup kurungan sama dengan NX1. N kita tak tujuh tambah dengan M X2. X2 kita ialah 13/5. Y2 kita. Okay, M X2 13. Okay. M tambah N. Tutup kurungan. Okey, lagi N Y1 negatif 5 tambah dengan M Y2 ialah 5 per dengan M tambah N. Okey, tutup kurungan. Okey, tadi kita selesaikan yang Y kan? Okey, sekarang kita ambil yang X pula. Okey, cikgu ambil yang ni, 11 ni. Okey, cikgu ambil X. Okey, 11 sama dengan negatif 7 darab N, negatif 7N tambah 13M per M tambah N.
So sekarang kena darabkan ke atas. So dia akan jadi 11M tambah 11N sama dengan negatif 7N tambah 13M. Okay. So sekarang kita akan kumpulkan bersama-sama M dengan M, N dengan N. Cikgu bawa M ke depan, N ke belakang. So 11 tolak 13 jadi negatif 2M. Okay, negatif 7N tolak 11N. Okay, negatif 7 tolak 11 jadi apa? Negatif 18N, betul? Okay. So sekarang nak buat apa? Kita akan kumpulkan huruf dengan huruf. So dia akan jadi M per N. Okay, negatif dan negatif boleh potong. Sama dengan 18 per 2. Sembilan per 1. Okay, so apa jawapan dia? Nisbah EQ QG ialah sebenarnya 9 nisbah 1. Okay, boleh faham tak? Okay, cikgu padam ni sebab tak muat nak tulis. Okay. So kita boleh tulis yang EQ QG sama dengan 9 nisbah 1. Okay, boleh faham ke? Setakat ni ada masalah ke nak fahamkan? Okay. Suara kamu macam slow lah ke suara cikgu yang tak dengar sangat Okay. So kita habis. Cikgu tadi. Oh ya ke? Sebab cikgu takut lag lah sebab hari ni line cikgu tak okey sangat. Okay, semua orang boleh faham tadi apa cikgu terangkan? Kalau cikgu lag. Okay, Aina ambil gambar dulu. Aina. Sofia ke? Screenshotkan siapa yang hadir. Hantar ke grup Okay, sekejap lagi cikgu akan upkan tugasan untuk hari ni. Nanti kamu buat, snap dan hantar. Yang sebelum ni pun hari tu kamu tak buat lagi, ada yang tak buat kan? So kalau kamu tak faham, rujuk pada rakaman GM. Kalau itu.